Oh, banyak contoh bagi 5.2 ni. Alright, so ini adalah macam mana cara galvanometer berfungsi lah. Macam mana, apa yang berlaku. Apa yang berlaku bila magnet is moving and into a coil, moving into a coil. Kan, so kita nak detect the direction of current. Ini basically adalah eksperimen yang paling simple untuk detect induced current. Kan, aku rasa sebelum ni korang mungkin pernah buat eksperimen ini dekat sekolah dulu. Kan, eksperimen ini pernah buat dekat sekolah. So satu magnet korang masukkan dalam satu coil of wire, gerakkan keluar masuk. Korang akan tengok galvanometer reading tu dia akan flip kiri kanan. So the explanation is here, kan. So kalau korang tengok, ini adalah dia punya explanation. When the north pole of bar magnet is taken nearer to the coil, the EMF induced in the coil and hence the current flow through it in such direction that side wire of the coil attains north polarity, which restrict the movement of the bar. Therefore, the galvanometer reading at this moment will deflect to the right. Current is moving in anti-clockwise direction. Aku bagi simple lah. So basically apa yang berlaku, kan, katakan sekarang ni aku fokus pada pergerakan masuk. Fokus pada satu motion sahaja. Kan, motion sahaja. Alamak, tak lurus pula. Pergerakan masuk macam tu. Magnet nak masuk ke dalam coil. So apa yang berlaku, coil ini dia akan menolak magnet ini. So pada masa tersebut, Y ini dia akan jadi north pole of the electromagnet. North pole. So north dengan north, so dia akan menolak, reject each other. So bila ini become north by using right hand rule. By using right hand rule, so korang tahu bahawa current itu akan bergerak pada direction clockwise. So bila direction clockwise, so korang nampak ini adalah direction of current pada masa tersebut. So galvanometer will deflect to the left. Galvanometer will deflect to the left due to the direction of current. So vice versa, apa yang berlaku bila direction of movement of the magnet ditarik keluar, so dia akan reverse benda ni lah. Kan, so dia akan menghalang magnet tu daripada untuk ditarik keluar. So this one will become south pole. Dia akan become south pole. So akan menyebabkan benda ni reverse lah. So kalau dia south pole, maksudnya, kan, direction dia by using right hand rule. Ingat Maxwell right hand rule. Kita bukan guna right hand rule, kita guna Maxwell right hand rule untuk determine direction of current. So dia akan reverse benda ni lah. So semua explanation korang boleh baca dekat sini. Kan, baca kat sini. So kalau tak sempat baca, korang boleh pause dan baca. Minta maaf tadi aku tersilap. So direction kita gunakan Maxwell right hand rule, kan, untuk determine direction, tapi dekat sini direction dia adalah anti clockwise. So kalau korang tengok direction dia adalah anti clockwise, gunakan right hand rule. So kau dapat macam ni. So follow lah. So galvanometer reading dia akan deflect to the right instead of to the left. Ini dia punya explanation, korang boleh baca. Moving on to question number 9. So daripada sini senang saja. So ini menggunakan teori yang sama dalam question number 8 tadi. Kan, so kita nak tengok dia punya direction of the current. Kan, so explanation dia lebih kurang sama lah. Kita akan gunakan Maxwell right hand rule. Maxwell ni ada satu sahaja.
Maxwell right hand rule, okay. So masa dia nak masuk, okay, a magnet is dropped through a wire as it goes through current is generate a coil, okay. So dekat mana North Pole, dekat mana South Pole. So definitely masa dia nak masuk, ini adalah North Pole. Sebab dia nak defy, dia nak melawan, oppose the motion. Okay. Alright, so masa dia nak keluar, kan, leave the bottom of the coil, mana North Pole, mana South Pole. Okay, so definitely masa dia nak keluar guna warna hijau, ini adalah North Pole kat sini. Kenapa? Sebab dia nak attract South Pole tu supaya nak melawan pergerakan tersebut lah. Okay. So ini dia punya explanation. Alright, so kalau katakan nak tahu dia punya direction of current ke mana, kan, direction of current ke mana, ini apa benda ada anak panah pula tiba ni. Okay, so basically current is generated in the coil. So kita nak tahu direction of current. So kita gunakan Maxwell right hand rule. Okay, north. Alright. So masa dia masuk, direction of current macam inilah. Kan, so clockwise direction. Okay, clockwise direction. Okay, masa dia masuk, north. Okay, north. It's very weird direction ni. Anak panah ni korang tolong abaikan. Yang ni aku tak boleh padam. Ni salah ni anak panah yang ni. Ni salah. Okay. So masa dia masuk, kan, direction of current, kan, betul. Yang anak panah yang 4 ni betul. Masa dia masuk lah. Masa dia enter. Tapi yang ini dia begini. Okay. Due to the Maxwell right hand rule. So korang dapat anti-clockwise. Masa dia masuk. Okay. Masa dia keluar daripada ni, so bawah ni adalah right hand rule. Okay, so aku gunakan warna biru lah. Ni masa dia keluar, direction of current, right hand rule ke bawah. So direction of current dia reverse. Okay, reverse. Alright, so bila reverse, so ini adalah direction of current dia clockwise. Okay, faham? So ada dua jenis. Yang warna biru tu adalah masa dia keluar, direction of current, menggunakan konsep sama Maxwell right hand rule. Kan, masa masuk dia menggunakan konsep Maxwell right hand rule, dapat anti clockwise. So kalau sesiapa yang tak faham apa yang aku cuba explain ni, boleh refer balik question number 8. So dia ada long explanation macam mana nak determine direction. Dalam ini soalan ni basically dia nak tahu dia punya pole sahaja. Kan? Tapi aku tambahkan dengan direction. Alright. So we have finished with subtopic 5.2. Okay, ada banyak soalan Ada banyak soalan. So dalam kes ini, kan, ini adalah, macam aku cakap, ini adalah formula asas bagi induced EMF, Faraday's law. Kan, ini untuk single coil ataupun single wire. Kalau dia ada number of turn, darabkan sahaja dengan number of turn. Dan daripada formula ini, dia derive formula, 3 formula ini. Okay, dia derive 3 formula ini untuk straight conductor, a coil and rotating coil daripada Faraday's law. Daripada Faraday's and Lenz's law. Okay, dia derive 3 formula ni depending on the case. Alright. So faham Okay, so that's all for today. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi di lain masa. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.